يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا Dia berkaitan dengan 27 Rajab. 27 hari ni kan 27 Rajab. Begitu. Ada yang tanya, Ustaz, macam mana dengan 27 Rajab, apa kami nak buat, apa amalan apa semua, kan? Begitu. Adakah, ada satu lagi soalan, adakah peristiwa Isra' dan Mi'raj berlaku pada 27 Rajab? Itu pun satu lagi soalan. Baik. Pertama sekali, Al-Isra' wal Mi'raj. Dua peristiwa berlaku pada satu masa. Al-Isra' wal Mi'raj. Gitu. Peristiwa-peristiwa ini tak boleh kita nafi. Pasal apa? Bersandar kepada ayat Quran dan juga hadis-hadis nafi langsung. Kalau Isra', suratul Isra' ayat yang pertama. Kalau peristiwa Mi'raj tu apa dalilnya dalam Quran? Cuba lihat ayat-ayat mula daripada surah An-Najmi. Ambil Quran, tengok surah tu. Ayat-ayat mula menceritakan tentang Mi'raj. Nak lebih lengkap, pergi tengok kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama ada riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dan beberapa perawi-perawi yang lain. Pertama kita kata nak nafi. Ulama kata siapa yang tidak percaya kafir. Selesai. Isunya bulan bila berlaku? Itu soalan dia. Apa? Dan apa bulan ni, Ustaz? Berapa tahun dah? Saya kecil-kecil duk sambut bulan ni yang kita tahu. Sebenarnya bukan pada bulan ni secara mu'tamad. Imam As-Sayuti ni ulama dalam mazhab Syafi'i yang terkenal. As-Sayuti. Dia kata apa? Tarikh bulan dan sebagainya, dia ada 15 pendapat. 15 pendapat. Ada ulama kata peristiwa Isra' Mi'raj ini, ada yang kata Rabiul Awwal, ada yang kata pada kata Ramadan. Itu macam mana dengan bulan Rajab? Untuk kata itu salah satu pendapat. Bahkan ulama kata bulan Rajab tidak kuat. Inilah yang dipakai rata-rata. Mungkin negara jiran dan sebagainya pun pakai juga pada bulan ini. Rajab gitu. Tapi bila kita lihat pada kitab ulama-ulama kita, Allah, macam ni rupanya. Nampak kan? Baik. Jadi kita lihat ada satu riwayat yang dipersepak dalam sehari dua ni, mungkin contohnya wasiat depa sebab ini. Sama ada depa tulis apa yang tulis ataupun depa hantar baru ni satu ceramah. Tapi saya dengar tu bunyi-bunyi macam bahasa Indonesia. Mungkin belah sana kot. Ceramah tu bawa mai sini ala. YouTube biasa dunia kan. Gitu. Jadi ini kenyataannya dia kata apa? Rasulullah bersabda, "Inna fi Rajab yawman wa lailatan man shama qama wa qama tilka al-lailah kana lahu min al-ajri kama shama 100 sanatin wa qama layaliha 100 sanah. Wa hiya li thalathati baqin min Rajab wa huwa al-yawm alladhi bu'itha fihi." Bunyi tu cantik tu. Kan? Dia kata pada bulan Rajab ada satu hari dan satu malam. Ada satu hari, sehari semalam lah. Sehari semalam lah maksud dia. Barang siapa yang puasa siangnya dan malamnya kan, melakukan ibadah. Wa qamat tilkal lailah, berdiri melakukan ibadah sebelah malamnya, maka baginya pahala seperti mana seorang yang puasa 100 tahun. Satu orang dia puasa 100 tahun. Wih, pahala puasa dia. Kan? Tapi kita tak gaduh puasa sampai 100 tahun. Hari itu je. Kan?
Dan pahalanya seperti orang yang berqiyamul lail 100 tahun. Kita umur berapa ni tak adalah buat, tapi tak selalu kan. Tak selalu nak qiyamul lail. Yang ni ada qiyamul lail. Ya, iaitu 3 hari berbaki daripada bulan Rejab. 30 tolak 3 jadi 27. Jadi macam matematik. Wahwal yaum bu'itsa fi, hari itu adalah hari Rasulullah diangkatkan sebagai rasul. Kata hari itu, iaitu hari 27 Rejab. Soalan dia, betul ke kan Nabi dapat wahyu pertama pada tarikh itu? Betul ke? Ini pun satu lagi persoalan. Baik. Jadi hadis benarnya adalah Imam Ibn Hajar Tabyinul Ajab, dia kata hadis ya, dia teruk, dia punya tahap mungkar, dia teruk. Masuk kalau kita kata dhaif yang terlalunya dhaif syadid atau dhaif jiddan. Ini pun disebut dalam kitab Fawaid Majmu' Hadis palsu oleh Imam Asy-Syaukani pada muka surat 439. Ibnu Arraq pun sebut kenyataan pada kitab dia Tanzihus Syariah. Banyak tuan-tuan boleh tengok dalam kitab Asar Al-Marfu'ah fi Akhbar Mawdu'ah oleh Al-Hindi, Abdul Hayy Al-Hindi, disebut kenyataan ini tidak benar sama sekali. Kemudian kita lihat apa Imam Nawawi kata. Ni ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Dia kata apa? Kita bab ni kadang orang salah faham. Dia kata ni apa? Ni tok guru dah ada dalam kitab apa semua. Ni mesti fahaman itu, fahaman ini dan sebagainya. Yang kita berhujah sekarang ni ulama-ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Ni tengok Imam Nawawi kata innal Isra aqallu ma qila fihi annahu kana ba'da mab'athu bi 10 syahran. Isra itu sekurang dikatakan mengenainya bahawa ia berlaku sesudah kerasulan dengan kadar 15 bi 15 syahran, 15 bulan setelah kerasulan. Bukan hari kerasulan itu, bukan hari berada di Iraq turun wahyu pertama. Hari itu Nabi di Isra' Mi'rajkan. Yang tu tak kena sama sekali. Kan? Tu wahyu pertama, Iqra. Apa Nabi buat? Apa peristiwa yang berlaku? Khadijah bawa Nabi jumpa sepupu dia, Waraqah bin Naufal. Mana hari yang sama turun hari itu pula nak di Isra' dan Mi'rajkan. Nampak tuan-tuan? Ni jawapan. 15 bulan setelah kerasulan barulah Allah Ta'ala memperjalankan Nabi ni Isra' dan Mi'raj. Begitu. Lepas daripada turun wahyu yang pertama. Kemudian kita lihat Imam Qardawi kata apa? Imam Qardawi kata dalam Fiqhus Siyam, dia kata minas siyam al-muharram, termasuk daripada jenis-jenis puasa yang haram. Mabtada'ahu an-nas bi ahwa'ihim wa lam yusyarri'uhu Allah wa rasuluhu wa la 'amala min bihi ar-rasyidun al-mahdiyun fi min khulafa illah wa la da'a ilaihi ahad min a'immatil huda. Wa min zalika siyam al-yawm as-sabi' wal 'ashri' min Rajab. Maksudnya apa? Maksudnya puasa jenis puasa haram iaitu puasa pada 27 Rajab. Malam tadi ramai duk kempen. Esok 27 pasal niat kita puasa. Kan? Orang siapa tak puasa sebab apa? Pahala dia Allahu Akbar. Ramai satu hadis. Kan? Bahkan fatwa daripada Yusuf Qardawi kata apa? Dia termasuk jenis puasa yang haram. Pasal apa? Pasal dia sebut sempena. Sahaja aku puasa sunat sempena 27 Rajab. Mana ada macam tu? Tidak ada dalam senarai puasa sunat. Kan? Apa reka-reka, tiba-tiba apa pula duk kata ni agama suruh. Nampak tuan-tuan?
Jadi kalau kata Ustaz, saya niat puasa pasal bulan ni bulan haram. Tak apalah. Rejab bulan haram. Kan? Dia tak pergi mana, tak buat apa, puasa lah. Tapi jangan niat puasa tu sempena. Kan? Itulah maksud ulama-ulama kita ni. Gitu. Sebab apa? Sebab tadi ada satu dah. Kan? Hadis. Tapi hadis tu dianggap palsu oleh semua ulama. Palsu. Kan? Ni macam mana mereka boleh dapat ni? Daripada mana mereka dapat? Daripada kitab-kitab antara yang saya sebut sini. Kan? Bila kita tanya kan, ambil mana ni? Dia kata, saya merujuk dalam kitab Al-Asrar Ustaz. Syed Muhammad Haqqi An-Nazili, dia kata dalam kitab dia. Kitab ni tuan-tuan, kan, banyak menghimpunkan hadis-hadis palsu. Satu lagi pula, yang ni pelik ni. Tak betul ni. Ambil mana ni? Dia kata apa? Kami merujuk dalam kitab Dalailul Khairat. Oleh Syekh Al-Jazuli. Oh, kita tahu dah. Kitab menghimpunkan banyak hadis-hadis palsu. Pada rujuk kitab-kitab hadis palsu. Ini punca dia. Dia kata ada kitab. Betul. Kan? Contoh ada macam saya. Kalau saya ni berniat jahat saya ni. Kan? Saya buat satu kitab. Buh nama Arab elok-elok. Kan? Apa tu saya reka hadis tu, saya kata Rasulullah bersabda. Nanti orang beli. Kira boleh ke? Tak boleh. Haram. Neraka lah tempatnya. Duk mereka hadis-hadis palsu ni. Tu contoh, kita nak kata contoh. Nanti orang akan kata apa? Ni, Syekh Ismail Al-Bakabi berkata Rasulullah bersabda. Boleh pakai ke macam tu? Mana boleh pakai macam tu? Ini yang duk berlaku. Ini duk berlaku. Duk ada dalam kitab-kitab. Siapa-siapa kita pun tak tahu. Kadang kita tahu dah. Mereka dah kaji dah. Status kitab tu teruk. Hadis-hadis palsu banyak. Wah tuan-tuan. Ini ada satu lagi. Apa dia? Dia kata, sabda Rasulullah. Man sama yaumus sabi' wal 20. Dia bunyi Arab tu. Jadi kita macam... Kan? Lemah bunyi Arab ni. Kan? Oh, Rasulullah bersabda pula. Oh ya, boleh. Mau dengar sungguh. Man sama yaumus sabi' wal 20 min Rajab. Barang siapa yang puasa pada hari yang ke-27 Rajab. Kutiba lahu thawabu siyam sittina syahran. Ditulis baginya pahala berpuasa 60 bulan. Sitin, 60. 60 bulan berapa tahun? Oi. Dapat pahala puasa. Aku tak apa larat puasa banyak tu dapat. Oh, aku nak puasa lah esok. Aku nak puasa lah hari ni. Hari ni nak puasa. Hadis ni palsu tuan-tuan. Orang yang reka-reka hadis palsu yang seumpama ini yang tanggungjawab akhirat besok. Berapa ramai manusia yang terpedaya jadi mangsa. Kan? Hasil buatan dia ni. Dia sandar kepada agama. Dia kata Rasulullah bersabda. Kalau dia kata, aku berkata, tak laku. Tak laku. Saya, Ustaz Kafar. Kan? Mengatakan bahawasanya, orang tak peduli yang cakap. Tapi kalau dia kata Rasulullah bersabda, dandan. Dia tulis balik. Buat elok-elok, berbunga apa semua, hantar dalam WhatsApp. Kan? Kawan pun tengok, cantik. Cantik ni, dia pandai design apa semua ni. Nanti kita kena share. Inilah akhir zaman ni, fitnah yang cukup dahsyat. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Saya rasa setakat itu sahaja perkongsian kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kepada kita kefahaman agama yang sebenar. Kan? Lakukanlah apa yang Allah dan Rasul suruh. Tak apa nak jelas, tak apa nak faham. Fas'alu ahla zikri. Carilah ulama, tanyalah, rajinlah mengaji. Duduk saja, duduk baca sendiri, takut silap. Kan? Ada asas yang kuat tu, tak ada masalah apa. Pun, kalau orang yang duduk mengajak sekalipun, jangan tak mau nak mengaji. Jangan tak mau nak mengaji. Pilih mengaji, dia pun orang kata, pelik lah kami duduk tengok, dia ni rajin duduk main kuliah. Padahal dia duduk mengajar. Siapa dia? Abang sekian-sekian ustaz. Kata tak apa. Nak pelik pasal apa? Dah lah dia duduk mengajar. Macam mana dia duduk mengaji? Dia main mengaji tu masa dia tak mengajar lah. Kan? Ada ustaz dia tak penuh. Bila tak penuh jadual kuliah dia pilih mengaji. Bagus daripada duduk saja kat rumah. Kan? Begitu. Pernah diceritakan
Imam Ahmad bin Hanbal pun pernah pergi mengaji juga. Kan? Tengok sebelah dia, ya Allah, ulama besar. Imam Ahmad bin Hanbal duduk sebelah dia. Dia tanyalah, wahai imam, main mengaji sama ke? Lebih kurang macam tu soalan. Main mengaji sama? Kan? Dia kata selagi kita duduk hidup, kan? Tak mati lagi main dah mengaji. Lebih kurang jawapan dia macam tu. Kan? Main dah mengaji, buat apa duduk kat rumah? Boleh duduk main, kita main. Nampak kan? Dia tawaduk sampai ke tahap itu. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi